Terima kasih Encik Khairul. Boleh ya? Okey. Tadi Encik Khairul dah cerita pasal sampai ke part yang kita dah daftar sebagai premium user. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak lebih extra service lah kepada customer-customer semua, bolehlah terangkan sikit apa benda yang ada dalam Pandai ni. Itu yang saya nak terangkan sekarang. Okey, apabila student tu dah daftar sebagai premium user, pertama sekali benda yang dia perlu buat adalah di setting account saya. Okey, di profile saya ni pelajar-pelajar kena setkan umur mereka. Okey, tarikh lahir dan juga tahun berapa. Daripada sini nanti sistem kami akan sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk pelajar tersebut. Okey, sistem Pandai hanya membenarkan setiap user, say for example, dia daftar sebagai pelajar tingkatan 3. Dia hanya akan dapat lihat soalan-soalan untuk kelas 1 tahun ke atas dan minus 2 tahun ke bawah. Maksudnya kalau dia daftar untuk tingkatan 3, dia akan boleh tengok soalan-soalan untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 2, tingkatan 1. Macam tu. Jadi dia boleh buat ulang kaji dan dia juga kalau dia lebih advance, dia nak prepare dulu untuk tahun hadapan, dia boleh tengok yang tahun atas dia. Okey, bila dia dah set semua ni, tarikh lahir, dia punya tingkatan berapa, sekolah mana, sekolah ni pun nanti saya akan ceritakan kenapa dia nak daftarkan sekolah dalam dia punya profile ni, ya. Okey, jadi tadi pun Cik Khairul pun dah kata kita boleh tetapkan subjek kita. Ada pelajar mungkin dia rasa macam, kalau banyak-banyak sangat belajar ni dia rasa macam resah sikit. So dia akan baca sikit-sikit, kan? So ikut kesesuaian pelajar sendiri. Ada pelajar yang dia pilih saja semua subjek supaya dia boleh ikut dia rasa nak belajar yang mana, dia boleh terus pilih. Okey, selain daripada subjek akademik yang pelajar-pelajar belajar di sekolah, kami juga turut memberi latihan untuk pertandingan akademik. Pertandingan akademik yang kami taruh dalam sistem Pandai sekarang adalah ini daripada sister company kami sendiri, Beaver Computational, Kancil, dan sekarang ni pun yang tengah berlangsung sekarang ni yang paling pertandingan matematik yang paling besar di Malaysia, Kangaroo Matematik. Mungkin ada juga antara anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang masuk pertandingan ini, ya. Jadi dengan mendapatkan premium subscription kepada Pandai, pelajar-pelajar boleh juga buat latihan untuk pertandingan ini selain daripada subjek-subjek akademik yang mereka ambil di sekolah. Okey, bila mereka dah tetapkan subjek, mari kita tengok apa yang mereka boleh buat di Pandai. Okey, sebelum itu kita recap sikit. Pandai ni sebenarnya apa, kan? Apa sebenarnya tujuan kita buat Pandai ni, platform Pandai ni? Okey, Pandai adalah platform edutech. Edutech tu short form untuk educational technology yang membantu pelajar-pelajar sekolah daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 untuk mengulang kaji pelajaran secara online. Okey, secara online tu maksudnya dia boleh guna dia punya telefon, boleh guna tab, boleh guna komputer, mana-mana yang dia ada connection internet, dia boleh belajar. Maksudnya begitulah, kan? Jadi, macam mana Pandai boleh membantu pelajar-pelajar ni mengulang kaji? Okey, kita tengok balik ke platform Pandai. Saya tunjukkan di portal Pandai Web dahulu, ya. Yang nanti sekali saya akan ceritakan sikitlah apa bezanya web dengan kami punya app. Okey. Alright. So di sini bagaimana kita pelajar-pelajar boleh mengulang kaji? Ada 2 cara dalam Pandai, iaitu melalui quiz dan juga melalui ujian. Quiz ini apabila kita sudah menjadi premium user, kita boleh tengok semua quiz-quiz yang ada untuk setiap subjek yang kita daftar, yang kita pilih tadi di kita punya account saya ni. Kita boleh tengok semua subjek-subjek yang kita pilih. Misalnya lah, kita punya pelajar ni nama dia Diana, kan? Okay, Diana ni pelajar form 5. Kami punya sampel pelajar ni lah. Dia nak praktis belajar sebab kita tahu sebagai seorang pelajar masa kini, diorang ada sikit
kadang-kadang attention span dia tak begitu tinggi. Jadi dalam dari segi pendidikan sendiri pun dah ada banyak kajian yang mendapati bahawa micro learning tu maksudnya dia belajar sikit-sikit setiap hari secara konsisten boleh meningkatkan pencapaian para pelajar. That means tak semestinya dia perlu duduk satu tempat sejam dua untuk menghadap dia punya latihan macam tu. Kalau dia belajar sikit tapi secara konsisten, ini turut membantu pelajar untuk meningkatkan progres akademik mereka. Jadi dalam sistem pandai ni pula, kami pun sedar bahawa kami punya audience ni, para pelajar muda-muda ni, mereka suka style game. Jadi kami punya quiz pun membuat style game ni juga, di mana mereka boleh mengumpul coins, mereka boleh tengok mereka punya ranking pencapaian straight di dalam platform quiz, di feature quiz ini. Okay? Contohnya adik Diana ni, dia dah kedudukan yang ke 1356 daripada seluruh user pandai di seluruh negara. Saya akan ceritakan lebih sikit pada pencapaian ni. Sebelum tu kita pergi dulu apakah yang users, student-student boleh tengok dalam function quiz. Contohnya kita pergi, misalnya kita pergi kimia. Saya pun dah lupa dah kimia saya masa dulu, tapi mari kita cuba. Ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, koin-koin ni maksudnya setiap topik ni yang kami telah susunkan. Kimia, lepas tu ini tingkatan 5 ya. Kalau kita tengok sini pun ada subtopik ni, semua subtopik ni disusun sama seperti kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah tercatat di dalam mereka punya, dia panggil DSKP, Standard Curriculum, dan juga buku teks menggunakan subtopik yang sama. Jadi kalau pelajar-pelajar di sekolah, dia hanya belajar satu subtopik dahulu. So bila balik rumah, dia boleh buat ulang kaji untuk satu subtopik. Tapi tak perlu dia buat latihan semua sekali. Okey. Contohnya lah kita guna kat adik Diana ni, dia nak ulang kaji topik pengoksidaan dan penurunan. Okey, kita tekan sahaja mula. Okey. Dari sini kita boleh tengok dalam subtopik ini ada 5 soalan. Untuk adik Diana dapat coin tadi, dia nak collect dia punya coin tu, dia kena jawab ke 5 soalan. Okey, mari kita cuba. Antara berikut yang manakah dioksidakan dalam tidak balas ini? Cubalah kita jawablah satu. Apa yang dioksidakan? Magnesium misalnya. Simpan jawapan? Betul. Sistem pandai akan terus beri feedback betul atau salah jawapan setiap pelajar. Dan yang paling bagus, yang menyebabkan sistem pandai ni lebih bagus dapat mengatasi pembelajaran menggunakan buku latihan biasa adalah setiap soalan yang telah dijawab, kita akan berikan penjelasan. Kenapa betul magnesium? Tantah tadi adik Diana ni dia pakai tekan ini mini mini mo saja. Kenapa dia pilih magnesium kan? Kalau dia nak ingat kembali, betul jawapan dia magnesium. Kenapa? Kami ada membuat penjelasan di bawah ini kenapa itu adalah jawapannya. Mungkin dari segi formula, ada penjelasan dari segi gambar rajah, ada penjelasan dari segi teks. Okey, so seterusnya. Dia kena jawab sampai 5 soalan kan? Jadi saya pakai jawab je lah ini, just untuk kita save masa kan, sebagai demo saja. Saya jawab saja A. Alamak, salah pula jawapan saya. Kenapa saya salah? So student tu boleh check. Kenapa salah? Bukan A jawapannya B. Kenapa? Dia tulis sampai ke bawah macam ni. Ada gambar rajah yang boleh, that means kalau misalnya pelajar-pelajar tu tak faham apa yang diajar oleh cikgu di sekolah, ataupun bila dia dah baca buku teks pun dia tak dapat jumpa jawapan kepada soalan ini. Jadi kita dah bagi penjelasan terus supaya dia boleh belajar terus daripada platform pandai. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini pun saya jawab saja. Salah lagi. Okey, tengok penjelasannya apa dia. Okey. Dan lagi satu lagi. Okey, saya jawab saja. Salah lagi. Kena belajar lebih lagi ya ni. Sebab asyik salah saja. Kena tengok penjelasannya. Okey, ini pun salah juga saya. Dan saya kan tengokkan ni. Setiap ada dia punya formula dan semuanya telah disediakan untuk para pelajar untuk revise kembali, ulang balik apa yang menyebabkan mereka salah
dalam sesuatu jawapan itu. Okey, bila saya hantar jawapan, okey, seperti yang saya katakan tadi, sistem pandai akan terus bagi feedback kepada saya. Misalnya tadi, ini soalan ni dah jawab dah tadi kan? Berapa yang saya betul, berapa yang saya salah, dia terus buat dekat sini. Okay, that means saya pun boleh tengok, oh mungkin saya kena belajar topik ini lagi sebagai seorang student. Ya, okay. Saya daripada itu quiz. Quiznya ada banyak lah. Kalau kita dah habis topik kimia, sebab kita punya target adalah micro learning, belajar sikit-sikit secara konsisten, kan? So kalau kita buat 5 soalan daripada kimia, kita dah belajar sikit kenapa kita salah semua tadi, kita belajar pula subjek lain, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bergantung kepada para pelajar. Kan? Semua subjek yang dipilih di dalam tetapan subjek tadi ada di sini. Okey, selain daripada kuis, macam sekarang ni pun kita tengok dah masuk dah ke time untuk peperiksaan pertengahan tahun. Kan? Jadi pelajar-pelajar pun tengah sibuk nak praktis. Sebab maybe saya stop sekejap share supaya saya boleh tahu yang semua orang ada. Okay. Kalau ada soalan, okay, terima kasih Encik Suhaimi semua terus menjawab di sini ya. Okey, sebab kadang-kadang bila kita mengajar online ni, sebab saya sendiri pun seorang cikgu sebelum ni, kalau mengajar online ni kalau tak ada feedback tu rasa macam kita cakap ni orang dengar ke tidak sebenarnya kan? Okey, tapi tak apa. Okey, saya dah check dah. Okey, semua orang masih dengar lagi. Okey, balik kepada penjelasan saya tadi ya. Okey. Sekarang kepada ujian pula. Sebab sekarang ni dah pertengahan tahun, sekolah-sekolah pun tengah dalam sibuk sekali dalam fasa periksa mid year exam. Jadi macam mana pelajar-pelajar kita yang menggunakan pandai nak mengulang kaji? Ya, dia boleh ulang kaji dengan baca buku teks ke apa semua, tapi apabila kita belajar untuk prepare diri kita untuk exam, adalah lebih baik untuk kita letakkan diri kita di dalam suasana exam itu sendiri. Okey, jadi kalau dekat dalam sistem pandai ini kami ada option. Misalnya, okey, saya pilih semua akademik subjek yang dipilih oleh pelajar ni tadi akan ditaruh di sini. Jumlah kertas peperiksaan tu mungkin berbeza, tetapi kami terus-menerus mengupdate sistem kami ni. On average, secara purata, tim pandai memasukkan lebih kurang 200 soalan baru ke dalam sistem kami ni setiap hari. Jadi kalau kita tengok mungkin misalnya pendidikan Islam ni baru 1 kertas peperiksaan sahaja, jangan khawatir. Dalam masa sebulan 2 ni memang kami dengan rigorousnya, dengan bertungkus-tungkus memasukkan lebih banyak lagi soalan sebab kita tahu itu keperluan pelajar-pelajar sekarang, student-student dan users kami ya. Okey, contohnya lah saya ambil satu, misalnya bahasa Inggeris. Dia ada pilihan untuk ujian topikal. Di sini ujian topikal tu maksudnya ikut topik yang dia belajar. Bab 1, bab 2, bab 3 macam tu. Ataupun ada juga peperiksaan penggal. Peperiksaan penggal tu maksudnya tengah tahun, akhir tahun yang dia kumpulkan topik-topik yang dia belajar pada ni kan awal tahun dengan yang tengah penggal akhir tahun macam tu kan. So sebagai contoh bahasa Inggeris tingkatan 5 ni kami ada ujian topikal untuk comprehension dan idiom. Macam mana pelajar-pelajar boleh mengambil ujian ini adalah dia ada pilihan untuk muat turun dalam bentuk PDF sebab kadang-kadang kita pun tahu penat belajar guna skrin kan. Jadi pelajar-pelajar ada option untuk muat turun dan print soalan yang ada di dalam question bank kami ini dan boleh buat sendiri dalam kertas ataupun kalau rasa macam kita kena menyelamatkan environment sekarang ni, membazir print membazir kertas. So kita boleh terus selesaikan saja di dalam portal pandai sendiri. Okey, bila kita tekan selesaikan, okay, dia akan masuk terus soalan. Macam comprehension ni siap macam ada perenggan pendek dan jawapan-jawapan yang dia perlu siap jawab dan akhir sekali akan mendapat keputusannya terus. Okay, so kita ada cara ulang kaji secara quiz, short micro learning yang dibelajar secara konsisten, kalau boleh setiap hari. Itu sebabnya kami buat dari segi game ya, supaya pelajar-pelajar semua bersemangat untuk collect coins tu. Itu cara untuk memotivasikan mereka untuk belajar. Dan satu lagi untuk kita panggil medium term
ulang kaji medium termnya untuk pertengahan tahun, akhir tahun kita ada ulang kaji secara ujian. Okey, apabila pelajar-pelajar dah buat kuis, dah buat ujian ni, macam mana dia nak tahu dia punya prestasi? Okey, kita dalam menu pencapaian kita ada CAT score. Okey, CAT score ni kita boleh tengok betapa aktifnya pelajar tu menggunakan platform Pandai. Streak semasa adalah bila akhir sekali yang mereka guna. Mereka guna dalam masa 1 hari. Berapa lama consistently mereka guna? Consistently pelajar Diana ni guna selama 2 hari sahaja. Ada student yang memang kalau betul-betul dia nak kiranya berbaloi lah bayar subscription kepada Pandai ni, dia memang akan cari streak yang lama-lama, 15 hari, 30 hari, setiap hari pun dia menggunakan Pandai, sekejap-sekejap pun tak apa. Sebab itu adalah cara pembelajaran online. Okay, sekarang. So, kita boleh tengok sekarang Diana ni hari ni dia dapat 6 skor daripada soalan-soalan yang dia dah belajar, yang dia buat daripada kuis-kuis tadi, kuis-kuis pendek tadi ya. Dan kita boleh tengok daripada semua. Kita tengok Diana ni daripada setiap subjek pula macam mana prestasi dia. Misalnya hari ni dia banyak ulang kaji bahasa Melayu. So hari ni skor dia 5 untuk bahasa Melayu. Biologi pula, biologi pun ada, dia buat 2 soalan hari ni. Kimia ada 1 soalan. Jadi untuk setiap subjek pun kita boleh tengok prestasi student. Student boleh tengok prestasi dia sendiri dan prestasi ini boleh juga dilihat oleh parent dan juga guru. Nanti saya akan terus terangkan sikit lagi lah. Itu dari segi CAT score. Kalau dalam ujian macam yang lebih midterm punya ulang kaji, kita boleh tengok CAT laporan. Adik Diana, F, A, F, D, A, F. Macam tu sekali pencapaiannya. Kalau zaman mak-mak saya dulu, dia akan kata, banyak F, banyak D ni, pergi belajar. Okey? Tapi untuk adik Diana ni sendiri, dia tahu dia memerlukan pertolongan. Bila disuruh pergi belajar, apa benda yang dia nak belajar tu? Takkanlah dia nak belajar semua sekali daripada awal tahun sampai ke akhir tahun. Kan mungkin ada certain topik yang dia dah tahu dah sebenarnya. Tapi banyak keluar topik yang dia tak tahu tu, itu yang dia perlu ulang kaji. Macam mana dia nak tahu mana yang perlu topik mana yang perlu dia fokus? Itu bagusnya sistem Pandai. Kerana sebagai contoh, subjek biologi. Okey, walaupun adik Diana ni dapat grade F, dia dah menjawab 41 soalan. Kalau berbanding dengan subjek-subjek lain, dia jawab sikit saja. So daripada 41 soalan ni, skor dia 32%. Mari kita lihat analisis, ya. Apa topik yang menyebabkan adik Diana ni dapat F? Okey. Dalam analisis di Pandai, kami bukan sahaja ada analisis topik di mana adik Diana boleh tahu, dia perlu perhatian pada topik 1 lah, koordinasi dan gerak balas. Topik 2 ni macam okey sikit, kalau dia ada masa dia boleh ulang kaji, tapi dia perlu tumpukan kepada yang perlu perhatian ini dahulu. Okey, jadi dia pun tahu apa yang nak dibelajar dan sebagai parent, sebagai guru, kita pun tahu mana kita nak tolong adik Diana ni. Supaya dia boleh improve prestasi akademik dia. Ya, jadi benda ni lebih fokus. Tak adalah kita macam pergi belajar, semua pun nak belajar. Jadi macam tak ada plan, tak ada strategi dalam pembelajaran. So bila kita ada data-data begini, adik Diana boleh progress sebab dia tahu mana yang dia perlu fokus. Okey. Selain daripada itu, kami punya data untuk progress turut menunjukkan tahap kesukaran sesuatu subjek. Kalau kita tengok adik Diana ni, soalannya mudah, dia okey boleh jawab, tapi dia lebih banyak dapat jawab soalan yang sederhana susah. So mungkin sebab soalan yang sederhana susah ni dalam topik 2 tu, kan? Soalan yang susah memang dia tak dapat jawab lagi. So kita boleh tahu tahap pelajar itu menjawab soalan dan juga kemahiran berfikir dia. Soalan-soalan kami telah kami tagkan setiap soalan. Ini kemahiran aras rendah, ini kemahiran sederhana, ini kemahiran tinggi. Jadi kalau kita tengok adik Diana ni, walaupun 32% tapi
dia banyak IRAS rendah. Tu sebabnya dia dapat bawah minimum. Dia punya IRAS tinggi belum lagi, sederhana pun belum lagi. So itu yang dia perlu perbaiki diri dia. So bila kita ada cut record macam ni, lebih mudah bagi pelajar, lebih mudah bagi parent dan lebih mudah bagi cikgu untuk mengatur perjalanan pembelajaran seseorang pelajar. Okey, yang macam terdahulu ni adalah progres yang dia dah buat sebelum ini, ya, kuis-kuis yang dia dah buat, dan juga lencana. Lencana ni berbalik kepada kuis tadilah, apa skor yang dia dapat, streak ni dia berapa hari yang dia konsisten belajar menggunakan sistem pandai. Kita akan dapat batch, akan dapat skor. So ini akan memotivasikan lagi pelajar untuk belajar menggunakan pandai secara micro learning, ya. Okey, carta pendahulu ini pula akan menunjukkan ranking adik Diana bila dibandingkan dengan seluruh user pandai. Dari segi di seluruh Malaysia, di negeri dia sahaja atau di sekolah dia sahaja. So sekarang ni di seluruh Malaysia adik 17 ni kita hanya taruh nickname saja sebagai dia punya privacy pelajar-pelajar. Kami tak taruhkan nama betul lah, kami hanya taruh nama nickname. Okey, yang berasal daripada Kuala Lumpur ni markah dia dah tinggi dah sampai 6,000 lebih. Adik Diana ni tadi markah dia 1,000 lebih saja. So dia di posisi 1,302 macam tu. So ini dalam negara, dalam negeri dia mungkin prestasi dia lebih bagus, kan? Okey, prestasi dia yang ke nombor 15 saja. Dan juga bila guru-guru turut menggunakan sistem pandai guru, ya, dan lebih ramai pelajar-pelajar dalam sekolah yang sama menggunakan pandai, adik Diana boleh juga tengok ranking dia di dalam sekolah dia sendiri. Tapi sistem sekolah untuk adik Diana ni kita bagi limit kepada 5 pengguna, baru sistem kami ada mengeluarkan ranking. Kalau adik Diana ni seorang saja mungkin belum lagi ada ranking lah untuk dalam peringkat sekolah. Jadi semua pencapaian dan skor ini boleh dilihat oleh parent juga, ya. Sebelum tu saya nak tekankan pada kami juga ada fungsi untuk belajar. Belajar ni adalah sebagai tambahan lah. Bila kita dah ulang kaji, kalau kita tak cukup lagi apa yang kita ulang kaji tu, kita boleh refer balik kepada video pembelajaran ataupun nota pembelajaran. Yang buku ni adalah buku teks online yang di-share kan kepada semua pelajar-pelajar di Malaysia yang menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, boleh gunakan buku teks ini. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nota belajar kami turut disusun di dalam bab-bab. Jadi kalau student nak belajar, dia boleh tengok saja bab 1, biologi, fizik, kimia, apa-apa. Mereka tengok satu contoh nota. Nota ni adalah original daripada pandai sendiri dan kami continuously improving bahagian ni jugalah di sebalik ulang kaji secara kuis dan juga ujian. Okay. Ini contoh nota. Contoh nota yang ada dari segi teks, ada juga rajah bergambar untuk menarik perhatian pelajar-pelajar untuk belajar. Ya, dari segi nota belajar. Daripada video juga, video setakat ini bukanlah daripada kami, video ni daripada third party lah. Tetapi kami telah compilekan video-video yang dihasilkan dan dikreditkan juga kepada penghasil video daripada guru-guru yang bertauliah yang Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Dan kami susunkan ikut bab-bab. Jadi pelajar-pelajar senang nak buat ulang kaji dari segi guna video dan juga guna nota ringkas yang kami sediakan lah. Okey, ini dari segi student untuk mengulang kaji menggunakan sistem pandai. Ya, rasanya benda ni quite straightforward juga, tapi kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan pada kami, saya akan jawab juga sebentar lagi. Kita nak tengok pula sebab selalunya bila kita approach klien kita adalah parent, kita tak approach student
kan? Student tu masih anak-anak lagi. Jadi kita sebagai agent selalunya kita akan approach parent. Jadi parent ni pun nak tahu apa kelebihan dia untuk dia, untuk parent sendiri, kan? Mari kita tengok. Okey, sekarang saya akan keluar daripada akaun sebagai seorang student. Ya, tadi masa Cik Khairul ada tunjukkan kan, bila kita daftar, kita boleh pilih kita adalah student, kita adalah cikgu atau kita adalah ibu bapa. Kan? Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan sampel apabila saya sebagai seorang parent nak tengok prestasi anak saya dipandai. Okey? Jadi kami pun ada sampel account. Saya masuk saja. Okey. Misalnya saya ada 4 orang anak. Okey. 4 orang anak ni macam mana saya nak masukkan details anak saya di sini adalah bila saya tekan plus tambah anak baru, dia akan kata masukkan nombor PIN anak anda. Mana kita nak dapat nombor PIN ni? Kalau kita tengok balik di portal anak, ya, di student punya account, kita akan nampak di bawah account saya ada kongsi kemajuan saya. Di kongsi kemajuan saya ni, dia ada bagi PIN number ini, 6 angka ini. Kita klik saja salin ke clipboard dan kita tukar account, log out daripada account anak ini, masuk ke account parent kembali dan masukkan nombor PIN tu di sini. Itu cara kita untuk tambah anak kita. Okey, so daripada sini saya boleh tengok anak saya Hakimi, Hadi, Aminah dengan Diana. Ya, so betapa aktifnya mereka menggunakan Pandai. Saya dah bayar subscription ni, saya kena pastikan anak-anak saya aktif menggunakan Pandai. Misalnya kan, saya boleh check daripada sini. Berapa skor yang dia dapat. Okey, lepas tu juga dalam sebagai parent, ya, tujuannya ada portal Pandai ni adalah apabila kita bayar langganan bulanan, kita boleh bayar sekaligus sahaja menggunakan portal ini. Jadi portal Pandai parent bukan sahaja untuk kita menengok prestasi anak kita, ia juga boleh manage kita punya pembayaran bulanan untuk servis Pandai. Misalnya dekat sini pula, saya nak tengok lebih mendalam lagi apa yang anak saya buat beberapa ini. Dia masuk 2 hari lepas, apa yang dia buat sebenarnya. So kita boleh klik kepada sini, masuk sebagai anak kita, kita boleh masuk ke dalam akaun anak kita, ya, dan kita boleh check akaun anak kita dan prestasi dia. Macam ni kan? That means sekarang ni saya masuk sebagai Hakimi Akmal daripada akaun parent. Kalau tengok daripada my account ni tadi, dia pun kata switch as parent. Ni dia buat bahasa Inggeris pula. Switch as parent. Jadi kalau saya nak kembali kepada akaun saya sebagai parent tadi, saya klik di sinilah. Tapi saya sebagai parent, saya boleh masuk akaun anak-anak saya walaupun dia ada password dia sendiri apa semua untuk check performance anak saya. Macam tu. Okey, itu sebagai parent. That means akaun parent, apa yang fungsi dalam akaun parent adalah boleh monitor akaun anak dan juga boleh manage bayaran langganan bulanan. Okey, saya pasti ada antara ejen-ejen kita yang juga seorang guru ataupun berminat nak tahu macam mana kita nak approach cikgu-cikgu untuk menggunakan Pandai bagi student-student mereka. Kan? Okey, jadi saya terangkan sedikit dekat sini macam mana pula sistem untuk Pandai Guru. Okay, saya masuk demo account untuk guru ya. Untuk guru, mereka boleh akses pelajar-pelajar yang telah pun menjadi premium user Pandai. Kalau pelajar tu hanya free user, tak boleh lagi menggunakan sepenuhnya portal Pandai Guru kepada pelajar tersebut. Apa yang Pandai Guru boleh buat adalah dia boleh set up satu kelas untuk cikgu tu melihat progres dan juga menghantar tugasan kepada pelajar-pelajar tersebut. Tetapi untuk Pandai Guru ni, bila kita register sebagai Pandai Guru, guru perlu menghantarkan sedikit dokumen lah untuk membuktikan bahawa cikgu ini adalah betul-betul cikgu.
Sebab kita tak nak sesiapa sahaja boleh masuk dalam portal Pandai dan mengambil kami punya bank soalan, kan? Jadi cikgu-cikgu kena verify. Mungkin daripada tag nama ke ataupun surat membuktikan dia kerja di sekolah mana, boleh masukkan di dalam sistem ini dan tim kami akan verifikan, oh betul dia ni adalah seorang guru dan dia boleh menggunakan sistem Pandai Guru secara percuma. Okey, sebab nanti yang akan membuat bayaran adalah premium user yang student. Okey, so dalam Pandai Guru, pelajar-pelajar boleh mendaftar, guru-guru boleh mendaftar pelajar-pelajar untuk masuk competition, pertandingan-pertandingan yang daripada sister company kami tadi. Kancil, Beaver, Kijang, ya, mereka boleh manage pendaftaran pelajar-pelajar di dalam portal Pandai Guru. Mereka juga boleh tengok question bank. Segala soalan-soalan yang ada di dalam Pandai punya sistem Pandai, mereka boleh buat, mereka boleh draft sendiri soalan yang untuk digunakan sebagai latihan di dalam kelas. Selain daripada itu, yang fungsi utama tadi, mereka boleh set up kelas mengikut subjek yang mereka ajar. Okey, misalnya cikgu ni, Teacher Akmal ni dia ajar bahasa Melayu untuk form 1. Okey. Okey, bila kita tengok dalam ini dia dah masukkan satu student ni ke dalam kelas dia. Okey, so dalam kita boleh tengok skor student, grade dia berapa dan daripada sini cikgu boleh monitor prestasi murid-murid. Bila nak tambah lagi bilangan murid dalam kelas itu, kita klik sahaja add new student di sini dan boleh insert PIN number sama seperti parent tadi. Ya, jadi kami pun semakin lama semakin menambah lagi feature-feature di dalam Pandai Guru, Pandai Parent dan juga Pandai Student, ya, supaya sekarang ni pun katanya dah keluar tadi announcement yang PDPR akan kembali semula selepas Hari Raya, kan. Jadi kami pun agak rush lah sekarang ni untuk menaikkan lagi kami punya platform ini supaya lebih ramai lagi pengguna-pengguna yang dapat manfaat apabila menggunakan sistem Pandai, sama ada sebagai seorang student, sebagai seorang parent ataupun sebagai seorang guru. Untuk recap kembali, ya, kami juga ada customer support yang daripada pihak Pandai sendirilah. Daripada pihak agent to you lebih kepada komisen apa semua. Kalau ada masalah dari segi soalan yang kami dari segi konten atau dari segi teknikal, boleh hubungi Pandai Customer Support melalui contact details ini, dari segi email, dari segi daripada WhatsApp ataupun daripada live chat juga. Live chat tu saya tunjuk sikit mana dah dapat live chat tu. Kalau misalnya kita pergi ke account, kita ada online support. Klik sahaja ke online support. Daripada sini tuan-puan boleh tulislah apakah soalan ataupun apa-apa kemusykilan yang hendak diselesaikan di sini untuk bercakap dengan kami punya customer support team.